Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Saya mulakan Tuan Imam kita, Tuan Ismail, tuan-tuan ahli-ahli tuan kuasa masjid, ahli-ahli jemaah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni kita dapat kembali bersama lah. Saya ingat tengok last kuliah kita bulan 4 lah. 5 bulan lah. 5 bulan. Lebih kurang lah. Itulah keadaan kita ya. Keadaan tak menentu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemudahan lah kepada kita selepas ni. Jadi kita masuk hari ni. Ini kali pertama tuan, saya pakai mask yang macam ni. Kali pertama. Sebabnya saya balik ke kampung sekejap tadi. Jumpa mak. Udah tak ada pula mask dalam kereta. Tanya-tanya adik saya. Ada mask tadi tapi mask tu dah tak elok. Dah yang saya dah pakai lama. Tanya adik saya, dia kata yang ini je ada. Dia macam sempit sikit lah. Tapi tak apalah. Itu yang ada, bawa sabur je lah ya. Okey. Hari ini kita masuk bab seterusnya, iaitu bab Al-Ariyatu. Al-Ariyah. Al-Ariyah atau boleh disebut dengan perkataan Al-Aratu. Muka surat 41. Dulu kita dah bincang dah tajuk Al-Qardu. Ni ada kaitan dia. Al-Qardu. Lepas tu kita bincang tajuk Ar-Rahnu. Ya. Al-Qardu, Ar-Rahnu. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 279, 280, 81, 82, 83, 84. Ya. 284 ni cerita pasal hutang dengan ada mas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya cukup ya. Sekarang biasa pakai yang ni je mudah ya. Okey. Tapi yang ni mahal. Jangan buang. Sibat. Baik. Jadi kita baca surah Al-Baqarah itu, dia bincang tentang bab hutang. Kemudian ayat 283 84 cerita bab gadaian, Ar-Rahnu. Ya, Ar-Rahnu. Gadaian. Baik. Jadi apa kaitan hutang gadaian dengan ariyah? Ada satu lagi bab yang berkaitan, iaitu bab al-ijarah. Ya. Macam kuat benar pula ya. Bab al-ijarah. Bab sewa ataupun ujrah. Sewa ataupun upah ya. Kedua-duanya ada kaitan juga dalam bab ni ya. Okey. Perkataan al-ariyatu itu boleh dibaca dengan al-ariyatu ya, al-ariyatu bersabdu ya-nya atau al-ariyatu, dan boleh juga dibaca dengan sebut al-aratu ya. Makna yang sama ya.
ada beberapa perkataan yang kita bahasa Arab yang kita boleh baca baris beza-beza dengan makna yang tak berubah. Kan? Nanti kita bincang bab ju'alah, boleh dibaca ji'alah. Ya. Iaitu reward, bab reward. Jadi yang ini boleh baca al-ariyatu, al-ariyatu dan al-aratu. Ya. Maknanya hilang sebentar kemudian ada balik. Masuk sini nama bagi barang yang dipinjam. Mudahnya kita bincang al-ariyatu ni cerita bab pinjam. Pinjam. Sebenarnya senang je. Ya. Kalau saya tak baca ni 15 minit selesai bab pinjam. Ya. Tapi kena baca lah ya, baca sikit. Tapi saya nak kabur kata apa kaitan tadi pinjam dengan hutang? Atau apa beza dia? Mudahnya pinjam ni kita mengambil barang tapi kita mengguna manfaat. Itu pinjam. Pinjam ni maknanya kita ambil hak orang, ambil dengan izin lah. Barang, tapi yang kita guna manfaat. Contoh, saya pinjam kereta. Saya bukan ambil kereta, saya guna kereta tu. Itu dipanggil pinjam. Kalau hutang, saya guna ain atau saya guna benda tu. Saya hutang air mineral. Saya hutang air mineral boleh. Sebab apa? Sebab saya minum air mineral ni habis, nanti kena bayar balik air mineral yang sama nilai. Itu dipanggil hutang. Jadi air mineral tak boleh pinjam. Ya. Buat pinjam air mineral, pinjam buat apa? Pinjam nak tengok. Itu tak ada manfaat pun, kan? Biasanya air mineral ni untuk apa? Minum. Kalau minum dia kita guna dia punya air dia, itu dipanggil hutang. Mudah ceritanya, tak usah guna air mineral lah, kita guna bab duit. Kalau duit sepatutnya perkataan yang betulnya hutang. Sebab apa? Sebab duit ni bila kita pinjam, kita akan guna duit tu dan kita akan bayar duit lain yang sama nilai. Bila kita guna duit lain atau guna ain yang lain untuk bayar, itu dipanggil hutang. Bila kita bagi balik benda yang sama, itu dipanggil pinjam. Pinjam cangkoi. Ya. Lagi pinjam apa? Pinjam tangga. Itu pinjam lah. Pinjam kereta, pinjam handphone. Pinjam handphone. Itu pinjam. Ya. Tapi kalau kita beli handphone kat kedai, bayar berhutang, itu hutang. Itu hutang handphone sebab kita ambil handphone tu, kita jadi milik kita walaupun belum milik penuh lagi. Jadi itu beza hutang dengan pinjam. Beza dengan sewa pula apa dia? Beza dengan sewa. Sewa beza dengan pinjam tadi. Sewa ni kena bayar, pinjam free. Kalau yang namanya free tu pinjam. Ya. Buat pinjam kereta jap. Nak mana? Nak pergi ke mana? Nak ke Lenggong. Ya. Itu pinjam. Tapi kalau tapi takkanlah pinjam saja. Kena bayarlah. Bayarlah sikit. Apa nama ni kegunaan tu. Okey boleh. Itu namanya sewa. Ya. Bab sewa nanti kita akan bincang ke depan ya. Ada depan. Okey depan.
Okey. Jelas ya? Jadi bab pinjam meminjam ni biasa terjadi pada kita lah, dan hukumnya adalah sunat, kadang-kadang jadi wajib, sama macam hutang, seperti meminjamkan kain untuk mengelakkan daripada panas atau sejuk, atau untuk solat. Pinjam kain pasal dia tak ada kain yang boleh menutup aurat, maka jadi hukumnya wajib. Sebab apa? Solat tu wajib, menyempurnakan solat tu wajib. Jadi perkara yang berkaitan untuk menyempurnakan solat juga wajib. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali yang berkait dengannya juga jadi wajib. Bila dia nak solat tak ada kain yang boleh menutup aurat, sedangkan kita ada, maka kalau kita tak bagi dia pinjam, dia tak boleh solat, atau solat dia tak sah, maka ketika itu wajib kita bagi pinjam. Ya. Itu hukum wajib pinjam. Ya. Macam kita bincang dululah, wajib hutang. Kalau orang itu susah, kalau kita tak bagi dia hutang, dia menyebabkan dia kelaparan, ya, tak ada makan, maka ketika itu jika kita ada kemampuan, wajib kita memberi hutang. Ya. Terkadang hukumnya haram. Ya. Atau dia sebut ni, atau pisau kerana nak menyembelih binatang muhtaram. Yang ditakuti mati jadi bangkai. Lembu kena langgar, ya. Lembu kena langgar, masih kuat lagi. Jadi orang yang langgar tu tak ada pisau dalam keretanya. Orang lain pun tak ada. Kita ada pisau, bawa balik kebun. Pisau kita pun bolehlah untuk sembelih. Maka ketika itu wajib bagi pisau kita untuk sembelih, supaya binatang tu tadi dia tidak jadi bangkai. Tapi dia ada hukum lah. Binatang tu tadi dia ada hukum dia. Ya. Dia ada pula hukum fiqh dia pasal binatang-binatang yang tak diketahui tuannya. Jika binatang itu tidak ada tuannya, maka bolehlah diambil, macam lembu liar ke, lembu apa ke, bolehlah diambil dagingnya lepas kita sembelih. Jika ada tuan, maka kena diserahkan kepada tuan. Soalan yang selalu orang tanya, Ustaz, biasanya tuan dia tak berani ngaku, Ustaz, pasal dia lembu dia biar berkeliaran dekat jalan, kena langgar. Kalau dia ngaku, dia kena bayar denda, dia kena bayar kerosakan kereta tu, dia adalah kena bayar. Jadi biasanya dia tak ngaku. Jadi kaedah dia, selama mana tak ada orang mengaku, maknanya tak ada siapa mengaku masa tu, maka daging tu dia ambil lah, bawa balik. Nak makan ke nak apa ke, selama mana tak ada orang mengaku, tak ada apalah. Tapi bila ada orang mengaku, wajib dibayar harganya. Maknanya kalau yang langgar-langgar, yang apa tepi-tepi jalan ke apa tu, bukan suka-suka boleh ambil bawa balik je. Ya. Tapi sembelih tu kena sembelih mengelakkan dia jadi bangkai. Syaratnya apa nama ni? Lembu tu masih ada lagi nyawa. Dia sebut hayat mustaqirrah, nyawa yang masih lagi kuat. Maknanya dia bukan mati, memang dah nak mati benar. Kita sembelih tu dia dah tak ada bergerak dah. Kita sembelih, dia gerak sikit je, kita sembelih, lepas tu dia mati. Itu dia bukan mati sebab sembelih, itu mati sebab kena langgar. Tapi pas kena langgar tu dia kuat lagi, masa tu kita pegang sembelih, hukumnya harus. Ni cerita bab penyembelih elok kan, sikitlah. Kadang-kadang berlaku juga benda ni kan. Baik. Terkadang hukumnya haram bagi pinjam parang untuk mencuri.
atau untuk buat maksiat. Contohnya kalau zaman sekarang ni bagi pinjam pistol lah kot ya. Tapi kita pun mana ada pistol. Orang kaya-kaya lah kot ada pistol. Apa nama ni, ketua pegawai penguatkuasa agama tu dia adalah pistol. Minta kebenaran dengan polis, atas dasar kerja dia polis bagi kebenaran. Tapi sembang-sembang tu dia kata pistol ni nak jaga dia tu susah. Ya. Jangan sabit terleka punya pasal ke, terleka, ya. Tertinggal pistol tu, orang ambil, orang curi, orang buat merampak, dia dapati pistol kita digunakan untuk tembak orang ke dalam kita. Walaupun bukan kita yang tembak orang, bukan kita yang ni, tapi dia kira kecuaian. Orang nak jaga susah, ya. Jaga pistol sendiri sudah, ya. Jadi haram bagi pinjam untuk tujuan maksiat, ya. Bagi sama hutang pun samalah. Kita bagi hutang sebab dia kata aku duit tak ada ni, bak aku pinjamlah RM10. Aku nak pergi tikam nombor, mana tahu kau untung sabut timbul kan. Bawa lah pinjam RM10 sudahlah, bukan banyak aku minta. Bawa pinjam RM10 nak tikam nombor. Masa tu hukumnya haram, kita haram bagi pinjam, ya. Banyak lagi lah, ya, perkara-perkara yang kita jadi haram, ya. Baik. Rukunnya seperti biasa ada 5, tapi di sini ada 4. Sebab apa jadi 4? Sebab di sini oleh kerana pinjam dia tidak ada balasan. Kalau rukun-rukun jual beli dan perkara-perkara lain dia ada 5. Sebab apa? Kita beri barang dan ada balasan, kan? Tapi untuk pinjam tak ada balasan. Jadi satu rukun saja, iaitu barang yang dipinjam. Jadi rukun dia peminjam, orang yang memberi pinjam, barang yang dipinjam, akad, sirah. Akad dalam mazhab kita Syafi'i, qaul yang muktamad, akad ni dia wajib ada sirah, wajib ada lafaz. Itu qaul yang muktamad. Walaupun saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah lain juga, ada qaul yang marjuh, qaul yang tidak kuat dalam mazhab. Tapi kita kena faham, qaul yang tidak kuat dalam mazhab ni tak semestinya tidak kuat untuk difatwakan. Untuk difatwakan oleh ulama, untuk diguna pakai oleh ulama, ya. Kadang-kadang qaul yang marjuh lebih sesuai dan lebih kuat untuk diimplementkan, diguna pakai. Ini perbahasan di peringkat orang yang membuat fatwa atau orang yang membuat keputusan. Macam kerja haji kita lah, dari masa ke semasa akan ada muzakarah haji. Maka masa muzakarah haji akan dibentangkan dari masa ke semasa perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan bab haji, ya. Contoh saya bagi, qaul muktamad dalam mazhab, bersentuh laki perempuan hukumnya batal wudu, termasuk isteri. Tetapi bagi tujuan, ya, mengerjakan haji atau umrah untuk tawaf, para ulama kita memfatwakan menerima pakai kaul yang marjuh dalam mazhab, bahawa bersentuh yang tak sengaja itu tidak batal. Jadi ini contohlah.
Tapi sebab itu dalam kitab-kitab fiqh kita, kalau kita tengok dalam bab urusan jual beli sebagainya, dia mesti ijab ataupun akad itu termasuk daripada perkara yang rukun. Ya. Kerana nak mengesahkan antara din minkum, mengesahkan redha meredai di antara kedua pihak tadi, itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan mesti ada lafaz. Lafaz itu menunjukkan kepada redha tadi. Itu tujuan dia. Tanpa lafaz tak boleh nak tunjuk dia redha ke tidak. Walaupun memang ada kaedah diguna as-sukut alamatul redha, diam tanda setuju. Tapi kena faham tuan-tuan, kaedah sukut alamatul redha ni tak boleh dipakai untuk semua keadaan. Dia keadaan, contoh yang boleh dipakai, keadaan wanita yang dipinang. Itu boleh pakai. Tapi kalau dalam bab jual beli, dalam bab hibah, as-sukut, diam itu tidak membawa erti kepada redha. Dia mesti mengaku, dia mesti terima, dia mesti lafaz. Ya, barulah dikira redha atau dikira terima. Sebab itulah kaul dalam mazhab kita bahawa sirah ijab dan qabul ni penting. Ya. Namun ada kaul dalam mazhab juga yang membenarkan pada pertukaran yang bukan besar, pertukaran yang kecil-kecil. Kaul ini turut disokong oleh Imam Nawawi. Diharuskan kita unjuk-mengunjuk saja. Bab pinjam cangkul itu jap. Berapa hari pinjam? Bagi 3 hari pinjam. Nak nyangkul belakang rumah. Tu ambil tu. Ambil. Tak ada pun akad. Ini cangkul saya beri pinjam 3 hari. Orang tu pula jawab, saya pinjam cangkul awak 3 hari. Tak ada kan? Tapi dengan uruf masyarakat, kebiasaan masyarakat, unjuk-mengunjuk itu sudah menunjukkan redha, maka termasuk perkara yang diterima. Ya, baik. Disyaratkan pada peminjam hendaklah dia orang yang ada kelayakan menguruskan hartanya, orang yang sah tabarruk lagi dengan kehendaknya. Maka tidak sah memberi pinjam oleh kanak-kanak, orang gila atau orang yang ditegah oleh mahkamah mengurus hartanya dengan sebab dungu atau bankrupt, dan orang yang dipaksa memberi pinjam. Ini syarat peminjam dengan memberi pinjam sama. Syarat dia baligh, berakal. Itu 2. Ya. Tak syarat Islam. Pada muamalat tak syarat Islam. Maknanya tak syarat kita mesti berjual beli dengan orang Islam. Tak syarat. Ya. Beli dengan orang kafir boleh. Utang dengan orang kafir boleh. Nabi pun pernah berhutang dengan orang Yahudi. Ya. Jadi syarat dia yang pertama Islam, yang pertama baligh, berakal. Baligh ni berapa umur baligh? Dia kena tengok dalam kitab-kitab fiqh kita, dia tanda baligh dulu. Yang pertama, tanda baligh dia antaranya apa? Mimpi basah, keluar air mani. Kemudian perempuan haid. Kemudian apa nama lagi? Tumbuh bulu ari-ari. Ataupun sampai umur maksima, iaitu 15 tahun. Ada kaul dalam mazhab Hanafi 18 tahun maksima. Kita 15. Baik. Yang kedua berakal. Itulah orang gila tak boleh meminjam atau diberi pinjam. Tapi dia ada pengecualian tuan-tuan ya. Dia ada pengecualian tuan-tuan. Dalam bab muamalat ni, orang kanak-kanak dan orang gila tak boleh menguruskan harta.
Tapi kita boleh beri dia nilai duit yang dia boleh guna untuk tujuan beli makan dia. Pada nilai yang kadang orang ni memanglah gila, bagi dia 1,000 dia tak tahulah. Tapi kalau bagi dia RM5 dia tahu nak beli teh ais. Dia tahu nak beli makanan, contohlah. Boleh bagi. Itu dikecualikan, pengecualian untuk benda yang kecil. Sama dengan budak-budak, asal hukum kanak-kanak tidak sah jual beli, tapi diharuskan kanak-kanak tadi berjual beli pada perkara yang benda-benda yang kecil. Anak kita pergi sekolah, pergi ke kantin dia, beli nasi lemak RM1.50. Hukum asal kanak-kanak jual beli tak sah. Dia bagi RM1.50, dia bagi RM2, makcik tu bagi balik 5 kupang dekat dia, hukumnya tak sah jual beli, hukum asal. Tapi diberi pengecualian kerana apa? Kerana umumul balwa, susah. Kalaulah kanak-kanak tak diberi berurusan untuk benda kecil di kantin sebagainya, susahlah. Kita mak bapak kena tunggu waktu rehat dia mah. Ya. Rehat aja kita kena berambat pergi ke kantin, tolong pergi bayar beli. Kan? Ataupun kita kena bayar siap-siap dekat makcik kantin tu. Tulis nama anak kita, okey ni saya bayarkan pendahuluan untuk anak saya makan. Susah tak? Baik, kita bagi duit kat dia je, sehari RM5. Dia tahulah, kita ajar dia macam mana nak belanja. Tapi kanak-kanak nak urus benda besar tak boleh lah. Kan? Minta izin daripada dia. Contohlah, bapak dia meninggal bapak dia ada banyak kereta, sedangkan dia masih kanak-kanak. Antara kereta dia apa? Mercedes. Contohlah. Jadi pak saudara dia tanya dengan budak ni tadi, boleh tak kereta Mercedes ni jual dekat Pak Lang? Jual je lah kat Pak Lang. Ya, boleh. Budak tu berkata setuju. Jual lah, tak apalah, Pak Lang ambil lah. Berapa harga nak jual? Ikut harga semasa. Pak Lang tak tipu, jangan risau. Pak Lang bagi harga semasa. Kan? Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jawabnya tak boleh. Sebab apa? Sebab budak ni tadi, dia tak boleh kita berunding dengan dia. Nak berunding dengan siapa? Kena berunding dengan wali dia. Kena berunding dengan wali lah yang menjaga kereta dia. Dengan dia tak boleh, dengan wali dia. Kalau kebetulan wali dia tu Pak Lang dia tu, macam mana? Jadi wali boleh mengurus harta anak yatim tadi dengan adil dan telus. Maknanya kalau dia kena jual kereta tu, memang kereta ni tak boleh lah tunggu budak ni besar baru boleh jual. Kan, dia akan jadi harga jatuh, orang tak pakai. Dia boleh jual, tapi dia kena jujur, dia kena jual pada harga yang sepatutnya. Dia tak boleh jual harga rugi, tak boleh. Dia tak boleh pandai-pandai. Nak senang jual, kita boboh je lah harga, bagi murah sikit. Kan? Boboh murah, rupanya dia yang beli. Itu lagi tak ci lah. Kan? Macam orang cerita lah, orang ada kuasa, dia tahu okey kawasan ni nanti nak bangun. Kawasan ni nak bangun, macam mana buat? Dia pujuk orang kampung beli tanah. Dia nak beli tanah. Dia beli. Kan? Dia beli murah sebab iyalah harga kampung. Bila nak buat pembangunan dia jual mahal. Itu dipanggil khianat lah tu. Walaupun apa pula salah, aku berniaga tadi. Tapi dia ada unsur khianat kat situ. Patutnya masa dia nak beli tu dia kena khabar dekat orang kampung. Tanah ni saya nak beli sebab nanti ada pembangunan. Agak-agak orang kampung bodoh nak jual tak? Orang kampung tak jual lah kan kalau khabar ya. Sebab tu dia tak khabar. Tapi tak khabar tu dia ada gharar. Dia ada bentuk penipuan. Banyak orang kadang-kadang dia ingat asalkan
ada je bentuk pertukaran dikira semua halal. Tak. Kadang-kadang bentuk-bentuk penipuan ni, bentuk-bentuk gharar ni atau menyembunyikan fakta ni juga menyebabkan jual beli itu tidak sah atau tidak halal. Jadi kalau Pak Lang ni tadi ambil kereta tu atau jualkan kereta tu dengan harga yang sepatutnya, maka hukumnya harus. Atau Pak Lang ni tadi bagi pinjam harta budak ni tadi kepada orang lain dengan jaminan bahawa benda tu tak rosak dan sebagainya, dia jaga benda tu, maka juga hukumnya harus. Apa-apa yang melibatkan kerugian pada harta anak ni tadi, jika terdapat padanya unsur kecuaian, wajib walinya membayar ganti rugi. Baik. Termasuk orang yang bankrupt, termasuk orang yang dungu dan orang yang dipaksa lah. Ada orang tanya, Ustaz, saya bankrupt bukan sebab saya hutang, Ustaz. Saya bankrupt sebab saya jadi penjamin. Bank zalim saya, Ustaz. Bank telah menzalimi saya. Sebab saya bukan hutang, saya jamin je. Untuk makluman tuan-tuan, dari segi hukum syarak dan undang-undang berkaitan dengan pinjaman ataupun undang-undang berkaitan dengan undang-undang TOT, perniagaan pertukaran dan sebagainya ni sama. Maknanya sama apa? Orang yang menjamin, tanggungjawab dia adalah sama dengan orang yang meminjam. Sebab tu jangan suka-suka jadi penjamin sebab penjamin ni tanggungjawab dia sama macam peminjam. Jadi kita tak boleh marah, tak boleh salahkan orang kalau saya tak naya, saya dulu jamin je. Ini udah tak boleh, ini apa pun tak boleh, dah bankrupt. Memang itu risiko. Jangan mudah-mudah menjamin. Disyaratkan lagi ia memiliki barang manfaat. Maknanya syarat pada barang pula, dia mesti memiliki manfaat barang pinjaman itu, sekalipun tiada memiliki ainnya. Macam saya dah cakap tadilah, dia hanya boleh menggunakan manfaat barang. Dia tak boleh ambil rumah tu. Kalau dia sewa, dia tak boleh ambil jadi milik dia kereta tu, tak boleh. Sebab dia hanya pinjam. Harus dia meminjamkan kepada orang lain. Hukumnya sama macam sewa. Harus sewa atas sewa. Kita sewa dan kita sewakan pula benda tu kepada orang lain. Hukum asalnya adalah harus, melainkan dilarang oleh pemberi pinjam atau pemberi sewaan. Kalau dalam perjanjian tu umum, tak ada larangan, boleh. Contoh, kita sewa satu rumah, kemudian kita buat homestay. Tuan rumah tak tahu pun, tuan rumah tak diberitahu pun, hukumnya harus. Melainkan tuan rumah ada perjanjian kat situ, tuan rumah kata dilarang menyewa kepada pihak lain atau dilarang membuat kegunaan komersial. Contoh, macam majlis daerah sewa tapak Ramadan, kan? Dia sewa tapak Ramadan tu, dia ada perjanjian kat situ, dilarang sewakan kepada orang lain. Maknanya hanya dia je yang patutnya boleh berniaga kat situ, yang dapat ni. Jadi kalau dia sewa kepada orang lain tapak tu, hukumnya tidak sah, pendapatan haram. Banyak tempat kan orang dia ada connection kan. Dia lobby, dia dapat tapak tu, lepas tu disewa kat orang. Kuala Lumpur banyak. Hukumnya tak sah. Duit yang dia dapat, duitnya tak sah, duitnya tidak halal. Sebab apa? Dia sewa atas sewa tanpa kebenaran ataupun setelah dilarang. Bukan tanpa kebenaran, setelah dilarang. Sama pinjam atas pinjam boleh, tapi kalau dilarang tak boleh. Mana hukum dilarang tu hukum yang mendatang. Asal hukum harus. Ya.
Apatah lagi setengah tapak Ramadan tu bukan dia sewa balik, dia menjual kat orang. Dia sewa tapak tu daripada majlis perbandaran ke majlis bandaraya ke, dia sewa, lepas tu dah dia dapat, dia jual atas nama jual. Saya jual tapak ni kat awak berapa? Sebulan 15,000. Jual. Mana boleh jual barang kita pinjam, mana boleh jual barang kita sewa. Syarat jual ni melkutam barang kita, itu lagi tak betul. Ini contohlah ya. Adapun orang yang meminjam barang orang, tidak harus dia meminjamkan kepada orang lain dengan tiada izin tuannya, kerana manfaat itu bukan miliknya, cuma diharuskan saja dia menggunakan. Tapi dia boleh menggantikan orang lain yang seumpama dengan dia atau yang kurang daripadanya, menyempurnakan hajatnya seperti tolong memandukan kereta kerana dia uzur dan sebagainya. Okey. Jadi di sini dia sebut untuk pinjam barang, tidak harus dia pinjamkan kepada orang lain dengan tiada izin tuannya. Minta maaf, saya tersilap tadi, salah. Dia ada beza antara pinjam dengan sewa. Sebab sewa tadi siapa boleh? Kenapa boleh? Sebab kita ada bayaran. Kita telah diberi kebenaran sebab kita ada bayaran. Maknanya kita bukan ambil saja, kita bayar. Tapi pinjam ni dia percuma. Maka kalau tuan tak bagi, selagi itu tak boleh kita pinjamkan semula. Tapi saya lupa dalam perbahasan kitab di mana memang ada disebut bahawa pinjam dan sewa ni sama. Syaratnya bila dilarang barulah tak boleh diberi pinjam kepada orang lain. Sebab walaupun kita pinjamkan kepada orang lain, tanggungjawab masih kepada kita. Kalau rosak ke benda tu, kalau cangkul itu patah ke, kalau apa, kita kena tanggungjawab. Okay, masa dah habis dah. Ada seminit je lagi. Kalau gitu, kita tangguh kat situ dulu. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Kalau ada? Tak ada? Sebab kalau saya baca ni, macam tak ada dah. Dia nak masuk isyak dah. Tak ada ya? Kalau tak ada, kita tangguh dulu. Nanti tuan-tuan tanda kat sini. Disyaratkan pada yang meminjam itu, hendaklah orang yang tertentu lagi ada. Ini syarat pada orang yang meminjam, sama lah lebih kurang dengan syarat orang yang memberi pinjam. Kita jumpa lagi insya-Allah pada bulan akan datang, sambungan pada bab ini, dan seterusnya kita masuk bab al-qirat, iaitu modal. Ini penting. Selalu orang banyak duit, beri duit, tapi dia tak tahu nak akad apa. Saya ada duit 100,000, bagi kad A untuk buat projek, saya akad hutang. Lepas tu A bagi keuntungan. Ini salah. Nanti kita akan bincanglah ke depan insya-Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wanfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillahi min halin ahna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.